Okay, so untuk penerangan elite wave ni saya terangkan kepada anda based on image daripada Google Image. So saya type satu word ni, okay, elite wave, dan anda boleh pergi ke image. Okay, yang mana kebanyakan ni lebih kurang hampir sama saja. Okay, saya ambil satu gambar untuk saya terangkan kepada anda. Okay, saya ambil gambar ni. Yang mana wave ni, okay, dia berlaku sebanyak 5 wave lah. Ni wave pertama. Ini pergerakan saham lah. Kita panggil sebagai ombak alunan saham itu. Okay, ni wave pertama, kemudian dia turun. Turun ini, kalau ikutkan penerangan dekat sini ni, dia turun separuh. Dia cakap, ini kenaikan yang pertama. Okay, nanti saya tunjukkan dalam bentuk graf kepada anda. Ini kenaikan yang pertama, kemudian dia turun separuh saja. Ini yang diterangkan di dalam gambar ni lah. Maknanya kalau anda faham, gambar apa-apa pun anda akan faham. Okey. Kemudian dia naik membentuk wave yang ketiga. Kebiasaan dia mesti lebih daripada paras tertinggi wave pertama ini. Okey, kemudian dia turun di wave yang keempat ini. Okey, dia turun tak bawah daripada ni lah. Tak bawah daripada wave yang kedua, dan naik semula untuk membentuk wave yang kelima ini. Mesti lebih daripada wave yang ketiga. Kemudian berlakunya sedikit correction ABC dekat situ, nak menentukan dia naik ataupun tak. Okey, ini daripada gambar yang dia bagilah. Dan kalau kita pergi tengok gambar lain pun hampir sama. Okey, penerangannya hampir sama. Kalau kita pergi tengok gambar lain sikit, hampir sama penerangan dia. Cuma saya nak bagi tahu kepada anda. Okey, wave pertama ini adalah permulaan kenaikan. Wave kedua ini adalah sedikit retracement. Yang mana wave ketiga ini kebiasaan ada wave yang panjang, wave yang lama. Mungkin ambil masa berbulan-bulan, kenaikan yang banyak. Kemudian wave ketiga, keempat turun sedikit dan membentuk wave kelima. Habis je wave 5 ni, kebiasaan dia akan berlaku sedikit correction. Sama ada dia nak naik ataupun nak sambung kenaikan ataupun nak turun balik. Okey. So, macam mana kita nak kenali benda-benda ni? Okey, retracement dan sebagainya ni adalah based on, contoh kita ambil satu counter Huan. Okey. Kita perlu guna ni atas ni. Ni nama dia Fibonacci retracement. Okey, untuk mengenal pasti penurunan tu setakat mana, retracement setakat mana. Okey. Jadi kita perlu ada perlu menggunakan Fibonacci retracement. Jadi penggunaan Fibonacci retracement ini bukan sekadar untuk nak menentukan elite wave saja. Lain-lain pun boleh. Box trading pun boleh. Nak main intraday pun boleh. Dia banyak kegunaan dia. Fibonacci retracement. So, saya buang dulu volume. Kalau ikutkan, permulaan kenaikan adalah dekat sini. Okey, ini wave dah. Inilah permulaan kenaikan. Dan naik sehingga ke paras sini. Inilah wave pertama. Ada orang kata dekat sini wave pertama. Okey. Tak. Jawapan dia di sini wave pertama. Sebab apa? Okey, kalau kita ambil ini wave pertama, makna ini adalah wave yang kedua. Bermakna ini adalah wave yang kedua. Ini wave ketiga. Ini wave keempat. Dan ini wave kelima. Maka orang kata habis dah lah wave. Mungkin tak apa tepat. Sebab apa? Wave ketiga dia mesti kena panjang. Wave ketiga ni 1, 2, 3. Ni wave ketiga dia ni tak panjang, sekejap sangat. Jadi wave dia yang saya boleh simpulkan kepada anda, inilah wave pertama, ini wave kedua, berlaku sedikit retracement. Ini wave ketiga, mungkin berlaku sedikit lagi retracement untuk bentuk wave keempat, baru dia membentuk wave yang kelima. Maka wave dia belum habis lagi lah. Dia boleh jadi wave kelima, boleh jadi juga tak jadi wave kelima. Faham tak? Okey, so dengar elok-elok. Dengar elok-elok. Saya terang ni agak tak begitu, bukan tak begitu detail, tapi secara ringkasnya saya terangkan kepada anda. Ini adalah permulaan kenaikan. Permulaan volume dekat sini. Kita kenali counter ni. Kita kenal pasti counter ni. Permulaan volume adalah sekitar bermula daripada harga 4 sen. Jadi di sini wave pertama. Wave pertama ni kebiasaan dia orang lepas. Orang terlepas. Dan wave kedua ini baru kita detect untuk naik. Anda juga boleh guna wave ini MACD. Anda boleh guna indikator MACD sebagai rujukan untuk mengenal pasti wave ni. Yang mana wave pertama ni, okey, berlaku, nampak tak? Sepatutnya sampai sini saja. Tapi memandangkan ni dia naik sekejap je, dia turun balik. Dan ini bukanlah wave yang ketiga dekat sini ni. Okey, maksud dia wave ketiga ni, dia punya syarat adalah wave ketiga ni mesti panjang daripada wave-wave lain.
Dia bukanlah wave yang terpendek untuk wave yang ketiga ni. Okey, jadi kalau kita ambil wave ketiga dekat sini tak logik. Okey, sebab pendek sangat. Wave ketiga ni dia mesti panjang. Boleh lah dekat situ. Jadi kalau kita gabungkan balik dengan faktor pemilihan kaunter. Okey, faktor pemilihan kaunter adalah yang pertama sekali nyata nampak naik. Okey, settle. Yang keduanya dia mencipta new high. Ni. Dia buat new high, dia buat new high, dia buat new high. Maka ada hubung kaitnya antara elliott wave, okey, teknik elliott wave dengan apa yang saya dah kongsikan kepada anda di awal-awal topik lagi, iaitu mengenal pasti uptrend counter. Kita kaji counter uptrend tu macam mana, apa ciri-ciri counter uptrend. Sebenarnya dah belajar apa benda tu, cuma ini lebih advance, orang panggil dia sebagai elliott wave teknik. Okey, jadi permulaan kenaikan membentuk satu wave. Okey, dia membentuk satu wave. Wave kedua turun. Okey, yang mana turun ini dia tak boleh turun lebih daripada paras permulaan kenaikan. Maka kalau dia turun lebih daripada paras permulaan kenaikan, dia dah tak jadi uptrend counter. Nampak tak? Kalau kita study balik faktor pemilihan counter, ciri-ciri counter uptrend, sebenarnya kita dah belajar apa elliott wave ni. Faham tak? Cuma yang ni dia nak bagi grand sikit nama dah. Elliott wave teknik orang panggil. Okey, jadi dia naik pula mesti naik lebih daripada ini wave yang ini wave yang pertama, ini wave yang kedua. Yang wave ketiga pula naik, dia mesti lebih daripada wave pertama kenaikan. Maknanya dia mencipta new high lagi. Kalau dia tak cipta new high, maknanya dia bukan counter uptrend. Nampak tak kat situ? Okey. First sekali kita dah belajar dah berkenaan dengan ciri-ciri counter uptrend. Walhal elliott wave pun dia punya ciri sama macam tu. Kalau kita faham balik teknik tu. Okey. So wave pertama bermula daripada kosong ni lah. Bermulanya kenaikan adalah di permulaan volume ini. Nampak tak? Ini kita dah belajar dah di awal-awal lagi. Okey. So ini permulaan volume. Permulaan kenaikan membentuk wave pertama, kemudian berlaku sedikit retracement, kemudian naik semula. Membentuk wave ketiga. Yang mana wave ketiga ni kita dah tahu dah, wave ketiga ni panjang, sepatutnya tak melepaskan peluang waktu dia naik. Dan sekarang dia retrace, dia nak naik semula. Kemungkinan dia naik, kemungkinan juga tak naik. Jadi macam mana kita nak kenali retracement itu? Dan sebelum kita nak kenali retracement, anda buatlah nota. Okey, nota dia yang pertama bermula daripada kosong ini. Okey, bermula daripada wave kosong sehingga wave pertama ini adalah di mana permulaan kenaikan, di mana permulaan volume. Sehingga paling tinggi dia pernah capai, kemudian dia akan turun untuk membentuk retracement. Macam mana kita nak compare, macam mana kita nak gabungkan dia? Gabungkan guna MACD. Sebab tu kalau anda perasan, setiap chart yang saya tunjuk, ataupun saya study, ataupun saya screenshot, okey, saya tunjuk dekat orang, okey, saya share dekat grup dan sebagainya, mesti ada candle, mesti ada MACD. Okey, tak ada pun indikator lain. Faham tak? Sebab saya menggunakan MACD sebagai satu rujukan. Okey, saya tak guna buat lain-lain, bagi banyak-banyak dekat atas ni, tak ada, satu je saya guna. Okey, so bermulanya dekat sini kosong, wave kosong ini kita panggil sebagai wave kosong lah. Permulaan naik membentuk wave pertama, turun membentuk wave kedua. Okey, dia turun, tak boleh turun bawah daripada permulaan. Kalau dia turun di bawah permulaan, bermakna dia bukan lagi, dia tak lengkap, maknanya dia bukan lagi membentuk wave. Okey, dan daripada sudut yang lainnya, dia bukan lagi counter uptrend. Okey, so kemudian dekat atas ni dia membentuk wave yang ketiga, yang mana wave ketiga ini adalah kebiasaan dia wave yang terpanjang di antara wave-wave lain. Okey, dia antara yang terpanjang di antara wave lain. Maknanya terpanjang tu wave pertama tak panjang sangat, dan tak naik banyak sangat. Wave kedua retrace, wave ketiga ni insyaAllah dia naik banyak, ataupun dia naik lama lah. Dia naik panjang sikit. Okey, kemudian retrace, kemudian naik balik. Jadi kita nak tahu retrace tu setakat mana, yang tu orang nak tahu. Faham tak? Jadi cara dia kita guna Fibonacci retracement. Kita tarik daripada permulaan kenaikan ini sampai pengakhiran kenaikan tu. Buat ni. Okey, daripada permulaan kenaikan sampai pengakhiran kenaikan. Jadi orang akan tanya juga, macam mana kita nak tahu sini mula, macam mana kita nak tahu sini akhir? Saya tarik macam ni. Di sini dah confirm lah mula dah, sebab dia ada volume dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak tahu ini pengakhirannya adalah, kalau ikutkan sini last, betul tak? Sini paling tinggi dia pernah capai, dia turun tapi tak membentuk wave pun, dia naik semula. Jadi inilah paling tinggi sebelum dia turun dan
cross MACD. So anda kena kaji dulu topik MACD. Ini mula cross, ini second cross balik. Ini cross dan sekejap sangat. Selalunya wave ketiga ini dia tak sekejap. Itu logik yang saya bagi tahu kepada anda. Ini wave pertama. Daripada cross ke cross, ini adalah wave pertama. Jadi bila wave pertama ini, logik lah. Tapi wave pertama dia daripada sini sampai sini, kemudian dia turun. Okey. Dia turun sampai ke paras. Inilah yang dia paling kira paling rendah adalah dekat situ. Dan ini pula yang paling tinggi. Jadi wave ketiga dia tak logik. Wave ketiga dia tak logik sebab pendek sangat. Kemudian dia turun, baru dia naik balik. Okey. Wave ketiga ni dia bukanlah yang terpendek. Ingat yang tu saja. Wave ketiga bukanlah terpendek dan kebiasaannya wave ketiga ini yang paling panjang. Tapi kalau kita tengok dekat sini, wave 5 paling panjang. Maka wave itu belum berakhir. Jadi kesimpulan yang boleh saya buat adalah di sini sehingga ke sini adalah wave pertama. Maknanya daripada cross ini sampai cross lagi sekali. Sebab cross ni sekejap sangat. Okey, cross yang ni mula-mula memang cantik dah. Okey, memang cantik dah nak jadikan sebagai wave pertama dan turun wave kedua. Tapi wave ketiga tu sekejap sangat. Okey, sekejap sangat. Tak logik. Dan waktu dia cross ini pula sekejap sangat dia turun balik. Nampak? Waktu dia cross ni sekejap sangat dia turun balik. Maka ini bukan wave. Okey, bukan wave ketiga. Jadi wave ketiga itu saya boleh simpulkan kepada anda, ini adalah waktu wave pertama dan ini berakhirnya wave pertama. Okey, dan turunnya untuk bentuk wave yang ketiga. Maksud dia daripada sini ke sini. Sini daripada permulaan volume naik dan MACD ni kita rujuk kepada MACD, sepatutnya di sini kita jadikan sebagai pengakhiran. Tapi tak, kita jadikan di sini sebagai pengakhiran sebab dia tak logik. Itu saja. Okey, dan sebelum dia cross ini di mana paras paling tinggi? Di sini paras paling tinggi. Mana paling rendah? Di sini paras paling rendah. Sebelum dia cross di mana paras paling rendah? Maksud dia ini permulaan dia. Okey. Permulaan kenaikan, permulaan volume sebelum MACD cross. 3 sebab. Itulah paras dia. Ini pula paras sebelum dia cross balik. MACD cross balik kita jadikan dia sebagai rujukan nak dapatkan nilai yang paling tinggi yang pernah harga ini capai. Okey, sebelum MACD cross, inilah harga yang paling tinggi pernah dicapai. Maka lengkaplah satu elite wave dekat situ. Wave pertama. Ini wave pertama. Okey, nak tahu wave kedua, kita tarik daripada atas ni sampai ke sampai belum sambung lagi ya. Sampai ke kita tengok di mana dia cross naik balik. Okey. Sebelum dia cross naik balik, di mana harga paling rendah? Maka harga paling rendah adalah dekat sini. Maka di situlah wave-nya. Okey. Dan sebelum dia cross ini, untuk membentuk wave ni, wave pertama, wave kedua, untuk membentuk wave ketiga, sebelum dia cross balik ni, di mana paling tinggi? Maka inilah paling tinggi. Maka di situ berlakunya wave ketiga. Memang nampak susah sikit. Dan saya tak nak bagi anda susah-susah bab ni. Saya nak anda faham dulu. Sebab yang pertama saya nak bagi tahu, wave ni pun tak tepat. Just kita nak buat rujukan, kita nak dapatkan pembelian yang terbaik kita. Back to basic balik. Cari counter uptrend. Maknanya sentiasa mencipta new high. Nampak tak dekat situ? Sekarang ni dia sedang membentuk wave yang keempat. Okey? Dan setakatlah wave keempat dia takat tu. Belum berakhir lagi. Maknanya tunggu dia potong nanti, baru kita tahu mana paras paling rendah. Kalau rendah dia 30 sen, 30 sen lah wave-nya. Wave keempat itu. Okey, faham dekat situ nah? So saya pause ketika. Okey, dan saya sambung balik. Saya pause kejap. Okey. So macam ni. Nak bagi tahu kata, okey, elite wave ni adalah satu topik yang diguna pakai untuk boleh dikatakan ke semua indeks, ke semua market. Maknanya Dow Jones pun pakai, Nikkei pun pakai, Forex pun pakai, kebanyakan. Kebanyakan pakai. Jadi penerangan ini adalah secara general. Untuk kita indeks FBM KLCI. Okey. Untuk kita counter-counter yang ada kat Malaysia ni, ada yang jadi, ada yang tak jadi. Cerita dia ada yang jadi dan ada yang tak jadi. Tak semuanya lengkap wave tu. Ada yang jadi wave pendek, ada yang jadi wave panjang. Jadi bila saya buat sedikit kesimpulan bahawa tak ramai yang guna pakai pun elite wave ni, tapi
ada juga yang guna, jadi saya tak terangkan begitu detail. Kalau anda nak penerangan yang begitu detail, sebenarnya saya dah buat satu video khas untuk, bukan nak buat sale ke apa, tak. Ni video yang lama. Okey, video yang lama pada tahun 2016 tak salah saya memang ada terangkan begitu detail berkenaan dengan Elite Wave ni. Tapi malangnya, bukan malang. Saya sendiri pergi belajar topik Elite Wave ni dekat Singapura. RM8,000 ngecah dalam masa 3 jam. Tapi dia punya penggunaan dia dekat Malaysia ni, dia tak apa nak tepat. Just nak bagi tahu itu saja. Tapi boleh pakai. Kebanyakan memang saya selalu guna, cuma dia tak apa tepat. Tak apa tepat ni, kadang-kadang dia retrace dekat 68%, 61%, kadang-kadang dia retrace dekat 38%. Okey, tapi boleh pakai lah cerita dia. Rugi lah tak boleh pakai, tapi belajar mahal-mahal memang boleh pakai lah. Okey, so kita nak kenali retracement. So kita tahu dah daripada sini ke atas ini adalah wave pertama. Jadi kita tarik daripada permulaan ini sehingga pengakhiran dia naik. Nampak? Pengakhiran dia naik tu. Daripada harga yang bawah 4 sen sampai paling tinggi dia pernah capai adalah 35 sen. Faham tak? Jadi 31 sen ke apa ni? 35 sen. Jadi kita nak tahu retracement itu macam mana. Kebiasaan dia retrace dekat area 61 dan 38%. Itu saja nak bagi tahu. Dia retrace dekat area 61 dan 38. Ini untuk market kita lah, kebiasaan dia. So kita tengok dia retrace area 61%, tengok dia naik. So biasanya ini adalah satu signal pembelian yang mana kita tengok dia dah banyak ada signal dekat situ, signal MACD cross, okey, signal ada signal apa SNR dekat situ. Okey, so dia banyak signal yang akan datang sekali. So secara macam bukan secara kebetulan, tapi memang indikator kebanyakannya akan positif dekat sini. Nampak tak? Dia dah mula potong, dan kita dah boleh agak dia nak membentuk wave ketiga ini panjang. Nampak dia naik sampai berapa. So kalau kita boleh buat pembelian lah pada ketika pada ketika ni dia naik sehingga 140%. Banyak lah tu. Banyak lah naik 140% tu. Jadi penggunaan dia adalah untuk mengenali retracement. Okey, nak tahu dia dah wave ke berapa supaya kita tak terlepas dengan wave yang ketiga yang panjang. Contohnya sekarang ni dia sedang turun. So apa nak buat sekarang ni? Senang saja. Saya tunjukkan kepada anda. Ini permulaan dia. Dekat sini permulaan wave yang ke 3. Ini pengakhiran wave yang ketiga. Jadi apa yang perlu anda buat? Hanyalah anda tarik saja daripada agak-agak lebih kurang harga paling rendah dan harga paling tinggi. Normally dia akan retrace dekat 38% ataupun 61%. Ada orang kata, ni dah retrace ni 61%, dia pun beli, maka naik sekejap. Kalau dia turun balik, dia naik balik. So sekarang dia dah turun di bawah 50%, maka kita tunggu lah kat 38%. Okey, dan benda ni juga boleh dijadikan sebagai intraday. Waktu dia retrace kat 61% ni, nampak retrace, esoknya naik, beli, tak ada masalah. Okey, untuk apa? Untuk buat intraday. Ambil kesempatan di atas teknik-teknik yang ada untuk jadikan intraday pun boleh, tak ada masalah. Yang saya dah terangkan dekat dalam intraday punya topik. Okey, jadi penggunaan untuk Elite Wave ini adalah, at least anda kena faham dulu dia punya bentuk macam mana, yang mana saya dah terangkan di awal video. So insyaAllah saya akan sambung lagi berkenaan dengan Elite Wave ni. Okey, beberapa contoh counter dan juga berkenaan dengan Fibonacci retracement untuk anda lebih jelas insyaAllah. Okey.